Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Game Studio. Nasib berbeza dihadapi oleh tiga wakil pasukan kita di pentas Asia apabila JDT dan Sabah mencatatkan kekalahan manakala TFC hampir dimalukan oleh Stallion Laguna. JDT kalah kepada Ulsan dengan keputusan 3-1. Sabah kalah kepada Haipong dengan keputusan 3-2. Dan TFC berjaya untuk melakukan comeback pada minit akhir perlawanan untuk mengikat Stallion Laguna dengan keputusan 2-2. Nampak gaya minggu yang agak sedikit sukar lah untuk tiga pasukan ni. Tak ada kemenangan yang berjaya dicatatkan. Tapi tak apa, aku yakin pada game akan datang nanti mereka akan bangkit semula untuk mendapatkan satu keputusan yang positif. Apa-apa pun, jom kita tengok apa yang terjadi dalam 3 game ni. Kita mulakan dulu dengan game JDT menentang Ulsan. Tak disangka-sangka apabila JDT telah bocor sebanyak 3 gol dalam tempoh 20 minit yang pertama. Permulaan yang agak fragile lah untuk JDT, malah mereka agak sedikit struggle dengan tempo dan juga gameplay yang ditampilkan oleh Ulsan. Malah dalam tempoh ni juga Ulsan yang lebih banyak mendominasi permainan sehingga menyukarkan JDT untuk mengatur langkah. Akan tetapi turnover dalam game ni adalah apabila pemain Ulsan iaitu Kim Tae-wan dilayangkan kad merah. Selepas insiden tu, kita dapat lihat yang JDT dah mula berjaya untuk menguasai permainan. Kita dapat lihat pada first half, ianya lebih didominasi oleh Ulsan. Akan tetapi bila masuk je second half, ianya menjadi milik JDT. Malah JDT juga berjaya untuk memaksa pemain-pemain Ulsan untuk bermain parking bus. Boleh nampak kelebihan pemain yang dimiliki oleh JDT dapat dimanfaatkan dengan baik. Cuma kekebalan benteng pertahanan Ulsan lah yang menyebabkan JDT sedikit sukar untuk mendapatkan gol. Dan akhirnya Bergson berjaya untuk mendapatkan satu gol untuk menghidupkan lagi peluang JDT. Namun malangnya agak sukarlah untuk pemain-pemain JDT ni pecah masuk benteng pertahanan Ulsan yang cukup compact. Walaupun JDT yang lebih menguasai possession, akan tetapi mereka gagal untuk mendapatkan lebih banyak gol. Dan aku boleh nampak ada pemain JDT yang agak sedikit bergelut lah dalam game ni. Contoh macam Matt Davis lah yang agak sedikit struggle lah untuk mengawal kelincahan Ludwigsen yang telah berjaya untuk skor 2 gol dalam game ni. Malah Arif Aiman juga dikawal sampai 2-3 pemain sehingga menyukarkan dia untuk menghasilkan impak yang lebih besar dalam game ni. Bagi aku, JDT dah bermain dengan sangat baik. Cuma taktikal parking bus Ulsan ni lah yang telah menyukarkan JDT untuk skor lebih banyak gol. Next, kita pergi ke game Sabah menentang Haipong. Nampak gaya impian Sabah untuk melakukan satu kebangkitan tidak kesampaian apabila mereka terpaksa akur dengan kekalahan kepada Haipong. Boleh nampak yang gameplay Sabah dalam game ni agak sedikit berbeza lah kalau nak compare dengan gameplay Sabah ketika menentang PSM Makassar. Tak dinafikan, Haipong yang lebih banyak menguasai game dan kejayaan mereka untuk skor gol sedikit sebanyak dibantu oleh kesilapan daripada pemain-pemain Sabah. Aku tak tahu nak komen apa mengenai 2 gol awal Haipong tu sebab bagi aku terlalu mudah untuk Haipong skor gol. Mungkin dekat sini adalah sedikit mistake daripada goalkeeper yang gagal untuk membaca pergerakan bola tu. Dan kalaulah Damien lebih alert, positioning dia lebih tepat, mungkin 2 gol Haipong tu dapat dielakkan. Lagi-lagi gol yang pertama tu, player Haipong tu tak ada niat pun nak skor gol. Cuma nak cross bola je tapi tengok-tengok masuk. Gol ketiga tu pula memang mistake daripada pertahanan Sabah sebab lambat sangat nak tutup space. Sampaikan Tien Dundam tu ada cukup masa untuk dia aim bola tu dan akhirnya bola masuk. Dan kalau kita tengok Sabah sebenarnya ada peluang untuk skor gol tapi masalah dekat sini adalah mereka tak dapat nak skor. Mungkin 3 minggu tanpa game kompetitif sedikit sebanyak memberikan impak kepada gameplay Sabah. Boleh nampaklah pemain-pemain Sabah agak sedikit bergelut lah dalam game ni. Akan tetapi positif dekat sini adalah mereka still lagi berjaya untuk skor 2 gol. 2 gol yang cukup baik berjaya dihasilkan oleh Sabah. Akan tetapi percubaan mereka untuk mendapatkan gol yang ketiga tak kesampaian. Dan kalau kita tengok pun, kualiti dua pasukan ni pun tak jauh beza sebenarnya. Cuma kelebihan dekat Haipong ni adalah mereka berjaya untuk manfaatkan peluang yang mereka ada. Untuk Sabah, mereka kena kaji balik di mana salah silap mereka dalam game ni. Next, kita pergi ke game TFC menentang Stallion Laguna. Kalau ikutkan sepatutnya TFC ni tak ada masalah sebenarnya untuk mengalahkan Stallion Laguna ni. Lagi-lagi pasukan ni telah dibelasah oleh CCM dengan 9 gol dan juga Bali United dengan 5 gol. Akan tetapi lain pula yang terjadi apabila TFC nampak cukup bergelut dalam game ni. Malah TFC pula yang bolos 2 gol pada first half. Gol pertama memang tak dinafikan, memang silap Suhaimi yang gagal untuk menangkap bola tu dengan kemas. Dan apa yang aku nampak, gameplay TFC dalam game ni memang cukup hamba. Ditambah pula dengan mistake-mistake yang selalu terjadi seperti pasi yang banyak sangat ke laut. Dan ada juga pemain-pemain TFC yang off form dalam game ni seperti Alif dan juga Nick.
Memang TFC sangat-sangat struggle lah dalam game ni. Passing mereka memang cukup hancur. Ditambah pula mereka agak sedikit bergelut lah untuk melakukan attack dan juga pertahanan Laguna yang memang cukup compact, banyak menyukarkan pemain-pemain TFC untuk melakukan attacking. Bila Laguna dah berjaya untuk skor 2 gol, kita boleh nampak ya mereka bermain parking bus dan counter attack. Tapi akhirnya usaha dapat juga untuk skor 2 gol. Boleh nampak first half TFC memang bergelut. Tapi bila masuk je second half, nampaklah peningkatan dekat gameplay TFC. Cuma yang aku nak highlight kali ni adalah mistake paling utama pemain-pemain TFC dalam game ni adalah passing. Banyak sangat passing-passing pemain-pemain TFC ni tak sampai tepat ke member. Senang cerita, banyak cloud lah passing-passing pemain TFC dalam game ni. Inilah salah satu benda yang wajib diperbaiki oleh TFC untuk game akan datang nanti. Kalau ikutkan lawan Laguna ni, TFC boleh menang je sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita overconfident sangat pun tak boleh. Tengok tak pasal-pasal TFC sikit lagi nak kalah. Mujalah Adisak dapat skor gol last minute. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang aku boleh share mengenai 3 game ni. Macam biasa, kalau you guys ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat bawah ni. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.